Kajian dibuat pada 2006, lebih ramai suri rumah dijangkiti HIV berbanding pekerja seks. Ini menunjukkan isu gender, iaitu pensosialan jantina. Ia perlu pendekatan dari peringkat akar undi lagi. Bersama saya Dr. Suraya Azmi Khalid, Ahli Esko Majlis AIDS Malaysia. So, apa khabar? Khabar baik. Ni nak tanya mengenai peningkatan terhadap suri rumah tangga ni. Apa komen? Ya, dalam beberapa tahun yang lepas kita nampak bahawa bilangan wanita yang dijangkiti HIV semakin meningkat berbanding dengan dahulunya apabila lebih ramai lelaki daripada wanita yang dijangkiti HIV AIDS itu. Apabila HIV AIDS semakin meningkat di kalangan wanita, ia adalah disebabkan seperti yang Kak Mala katakan tadi, disebabkan isu gender ataupun isu pensosialan jantina dan juga faktor-faktor biologi wanita berbanding dengan lelaki. Ini salah satu yang kita nampak, trend yang kita nampak bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat international. Memang ini adalah salah satu yang berlaku di mana-mana negara. Tapi apa yang menyebabkan perkara ini berlaku? Salah satunya seperti yang saya sebutkan, faktor biologi. Wanita lebih mudah terkena HIV, dijangkiti virus HIV, dan juga apabila ada isu gender, iaitu ketidakseimbangan kuasa di antara lelaki dan perempuan dalam hubungan kekeluargaan ataupun hubungan seks, di mana kalau seorang wanita suspicious ataupun rasa ragu bahawa pasangan atau suaminya ada mungkin terkena jangkitan itu, dia tidak mempunyai kuasa untuk meminta pasangannya menggunakan kondom, pasangan atau suaminya menggunakan kondom. So ini salah satu penyebab. Dan memang di Malaysia kita dapati suri rumah yang dijangkiti kebanyakan adalah dijangkiti oleh suami. So ini memang salah satu isu yang kita perlu tangani dengan caranya, iaitu pendekatan akar umbi dengan memberi pengetahuan yang lebih lanjut kepada wanita, segenap lapisan wanita, bahawa apa cara HIV AIDS yang boleh berjangkit kepada semua golongan. Salah satu yang kita perlu tangani juga adalah isu stigma dan diskriminasi. Kita perlu faham bahawa HIV atau virus HIV ia tidak mengenal sesiapa, tidak mengenal golongan. Ia boleh dijangkiti jika seseorang berpasangan dengan ataupun berhubung seks dengan sesiapa yang ada virus itu. So isu stigma dan diskriminasi tak timbul. Kita perlu tahu iaitu virus tidak boleh, cara apa virus itu boleh berjangkit dan cara apa virus itu tidak boleh berjangkit. So yang tu sangat penting, iaitu dengan konteks sosial, bersalam, bermain ataupun bekerja bersama. Konteks sosial ni virus HIV tidak boleh berjangkit. Yang penting ia boleh berjangkit melalui hubungan seks ataupun penggunaan dadah secara suntikan. Bagi pihak Majlis AIDS Malaysia, kami untuk mengatasi masalah ini, kami telah menyediakan satu pelan tindakan strategik bermula tahun lepas, di mana kita mempunyai 8 strategi untuk mengatasi masalah HIV AIDS di negara kita, dan salah satunya adalah strategi untuk mengatasi masalah kalangan wanita secara keseluruhannya. So dengan cara ini kita harap kita mendapat satu peluang yang lebih baik atau cara yang lebih baik mengatasi masalah secara lebih holistik. Selain daripada itu, yang penting saya rasa untuk Majlis AIDS Malaysia adalah tugas untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi kalangan masyarakat terhadap isu HIV. Jadi kita harap kita dapat memainkan satu peranan di mana dapat menerangkan dan kepada masyarakat bahawa HIV tidak perlu didiskriminasikan, cuma kita perlu mendapat pengetahuan yang lebih lanjut dan lebih teliti berkenaan bagaimana ia berjangkit. Pelbagai usaha dilakukan untuk mendidik dan menyedarkan masyarakat tentang HIV/AIDS. Majlis AIDS Malaysia merangka dan melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menyedarkan masyarakat. Bukanlah suatu perkara yang mudah, namun ia perlu dilakukan demi peningkatan penyakit ini yang semakin membimbangkan. Ramai sukarelawan yang bergerak aktif bersama MAM berusaha menyedar dan memberi penjelasan kepada masyarakat. Selain itu, mengemaskini data setiap pengidap baru maupun yang sudah tiada perlu dibuat. Apa yang membanggakan, wanita ini sanggup menampilkan diri walaupun positif HIV. Kalau cakap tentang keluar dan memberitahu bahawa diri sendiri dijangkiti HIV bukan sesuatu yang senang. Tapi
pada satu tahap maknanya sudah sampai masanya untuk Ella keluar dan bagi tahu pada masyarakat bahawa kami yang hidup dalam HIV masih boleh hidup normal. Jadi untuk orang supaya tidak ada biasanya orang akan didedahkan oleh macam pelbagai rupa bentuk orang yang HIV dalam keadaan yang teruk. Jadi sekarang sudah masanya untuk menunjukkan pada masyarakat supaya tidak ada lagi masalah masyarakat memandang rendah atau pelaukan orang-orang yang HIV. Bagi Nur Lela, dia tidak perlu malu untuk membantu dan memberikan khidmat nasihat yang terbaik kerana apa yang berlaku pada dirinya bukan salahnya. Dia perlu memandang terus ke hadapan dan berfikiran positif. Wanita tabah ini tidak gentar dengan cabaran dan hinaan. Baginya, kehidupan masa lalu banyak mengajarnya untuk menjadi wanita yang perlu berjuang untuk maruah diri dan berkhidmat kepada masyarakat. Dia dijangkiti HIV melalui suami yang menagih dadah. Biarlah disisih keluarga dan terhina, itu bukan penghalang untuk dia terus bangkit menyedarkan setiap wanita yang jahil tentang HIV/AIDS. Sekarang masyarakat bukannya sekarang masanya untuk tunjuk jari lagi. Bukan masa untuk tunjuk jari, ini adalah masalah engkau dan engkau yang cari masalah, jadi engkau selesaikan. Tidak. Masalah HIV adalah masalah semua sekarang. Jadi kita bukan cakap tentang penagih dadah saja, kita bukan cakap tentang orang yang terlibat dengan kejahatan seks. Jadi kita perlu maknanya tahu dan di kalangan kita, anak-anak kita, maknanya mungkin akan menghadapi masalah yang sama. Bagaimana kita menyediakan diri kita untuk menghadapi masalah itu. Setiap orang yang menghidap HIV/AIDS boleh bergaul dengan masyarakat seperti biasa. Cuma mereka akan rasa tertekan kerana sedar akan kekurangan diri sendiri dan kesilapan yang pernah dilakukan. Namun, bagaimana kita sebagai masyarakat memahami tentang orang yang dengan HIV/AIDS dan memperbetulkan tanggapan kita terhadap penyakit dan pesakit ini? Ini yang perlu kita pelajari. Masa mula-mula ialah diberitahu tu mula-mula saya tak ada. Ialah tak ada setiapa. Walaupun ialah beritahu pada keluarga, beritahu pada kawan rapat kan. Tapi mereka tidak tahu tentang HIV ni. Jadi mereka setakat boleh dengar dan boleh bersimpati. Tapi untuk untuk bagi tahu macam mana nak menghadapi hidup dalam HIV ini adalah sesuatu yang tidak boleh orang-orang biasa yang beritahu. Maknanya orang yang menghadapi yang sama, masalah yang sama saja yang boleh membantu. Itu yang Ella dapat daripada rakan bantu Ella di hospital, dan itu juga sekarang menjadi tugas Ella. Supaya tunjuk pada mereka bahawa mereka tidak bersendiri. Seperti yang pernah Ella lalui kan. Saya tidak mahu mereka melalui benda yang sama supaya mereka lebih kuat dan boleh hidup secara biasa. Pandai, Amin. Semoga kita mengambil iktibar paparan hari ini. Kata-kata falsafah, dua perkara yang harus anda lupakan, kebaikan yang anda lakukan pada orang lain dan kesalahan orang lain kepada anda. Sekian dulu bersama saya Nurmala Samsudin, Dunia Wanita Warna Sari Kehidupan. Terima kasih kepada Mak Wan Rumah Soleha dan penghuninya. Semoga tabah mengharungi kehidupan mendatang. Jumpa lagi minggu depan dengan topik wanita menjangkau usia 50-an, gaya sihat dan fashion. Assalamualaikum dan selamat puasa. Jumpa lagi.